Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumih. Wat-turabul mutahhiru ma ay turabun lam yusta'mal fi fardin wa lam yakhtalit bi syai'in liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba ay turaban tahira wa ghairuhu ay wa ghairul mutahhiri minat turabi imma tahirun. Kemudian kita lakah wa imma najisun. Imma tahirun wa imma najisun. Hak tahirun wa huwa ma ay turabun ustu'mila fi fardin aw makhtalata bi tahirin kadaqiqin. Na'am law ikhtalata bi ma'in ka khallin thumma jaffa fa huwa mutahhirun. Wa imma najisun wa huwa ma ay turabun ikhtalata bihi najisun qallat turabu au kathura. Ini yang kedua daripada segala yang menyuci yang empat. Yang mana dalam materi yang dahulu Syekhul Islam telah pun dia sebut, dia kata al-mutahhiru tu arba'atun. Mutahhir itu ada empat. Sesuatu yang menyucikan itu ada empat. Lepas tu dia bilalah dalam materi tahrir tu. Ma'un, ai, wa turabun, tanah, wa dabirun, penyamuk, wa takhallulun dan berubah cuka tu jadi berubah arak jadi cuka. Takhallul. Tu empat perkara. Masuk dalam kategori al-mutahhir. Ada pun batu, batu ia tak panggil mutahhir. Batu tu ialah mukhaffif. Yang masuk di bawah mukhaffif. Baik, kalau kira 5 lah. 5. Air, tanah, penyamuk, lepas tu diri berubah arak menjadi cuka, dipanggil takhallul. Kemudian yang kelimanya ialah al-hajar, batu. Tapi di sini dia nak bicara kena dengan mutahhir. Kerana batu itu ia tak masuk dalam kategori mutahhir. Bahkan batu itu mukhaffif, yakni meringankan. Asalnya najis tu hukumnya berat sikit. Kerana ada ain, ada bau, ada warna. Tapi manakala kita sapu dengan batu tu, air tu telah hilang. Maka hukum dia tu ya ringan sikitlah. Maka batu itulah yang meringankan. Mukhaffif dia panggil. Baik, meringankan hukum. Hukum najis tu.
yang mana boleh apa dia solat selepas diistinjakkan dengan batu. Tapi tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Yang pertama, hak mula-mula air itu telah pun dibicarakan. Maka pada hari ini kita masuk yang kedua, iaitu tanah. Lepas tu kalau dia yang ketiga dan yang keempat. Baik. Lalu kata dianya waturabu, dan bermula tanah al-mutahhiru. Dan tanah yang menyucikan itu, kita terjemah itu tu kerana isyarat kepada alif lam pada at-turab tu dia panggil alif lam lil ahdi zikri lah. Kerana sebelum ni dia sebut dah dalam matan tu turabung. Di sana dia sebut dengan isim nakirah. Maka di sini dia sebut dengan isim ma'rifah. Maka menurut kaedah nahwunya annan nakirah idza u'idat ma'rifatan kanat ainan. Itu maklum. Baik. Dan bermula tanah yang menyucikan itu. Tanah mana? Tanah yang ia sebut dalam mata baru ni lah. Kata al-mutahhir ialah ma'un wa turabung. Tanah tu. Tanah yang menyucikan itu, yakni tanah untuk kita buat tayamum. Untuk kita buat tayamum itu, ialah barang air turabung. Iaitu tanah. Lam yusta'mal fi fardin, yang tidak dipakai pada fardu. Tanah yang belum lagi dipakai daripada fardu. Yang belum lagi dibuat tayamum. Supaya air lah. Air mutlak itu air yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai pada fardu. Kalau dipakai pada fardu panggil air musta'mal. Maka di sini samalah. Kalau tanah itu telah pun digunakan untuk bertayamum, tiba-tiba kita guna lagi. Hak yang berterbangan dah. Yang debu-debu yang berterbangan selepas tepuh dengan anggota kita tu, kita ambil debu tu untuk tayamum pula. Maka tidak sah. Kerana turab itu turab musta'mal. Baik. Satu, walam yakhtalit bi syai'in, dan tidak bercampur ia tanah tu bi syai'in dengan sesuatu pun. Tidak bercampur dengan sesuatu. Kalau tanah itu belum lagi dipakai, tapi bercampur pula. Bercampur dengan tepung gandum, ataupun bercampur dengan kapur. Kapur baru, kapur seming tu. Maka tak boleh kita, maka tidak dikatakan mutahhir lah. Tidak dikatakan mutahhir. Mutahhir di sini dengan mubih. Mubih, mengharuskan dalam bab tayamum. Ataupun muzil. Muzil. Sebab ia tanah di sini ni ia dipakai pada dua masalah ke. Masalah tayamum satu, yang keduanya masalah apa dia? Nagih mughalazah. Nagih mughalazah kita guna tanah juga. Baik. Jadi tanah kita guna dua tu lah. Pada masalah tayamum dan pada masalah nagih mughalazah. Cuma pada masalah tayamum itu ia panggil mubih. Yang mengharuskan. Mutahhir itu dikarenakannya ialah al-mubih. Kalau bab basuh nagih mughalazah, maka al-mutahhir itu dengan makna al-muzil. Dengan makna menghilangkan nagih serta air lah. Kalau semata-mata tanah saja, ia tidak menghilangkan juga. Ia kena air itu bercampur dengan tanah. Barulah dikatakan muzilu, al-muzilu, yang menghilangkan nagih. Ayat dua tu ya tanah.
Itu dia. Baik. Mana dalih ali qaulihi ta'ala. Ni dalih tanah itu menyucikan. Ali qaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyibah. Maka hendaklah tuju olehmu. Maka hendaklah qasak olehmu akan sa'idan tayyibah. Jika tak ada air, maka hendaklah tuju kamu akan sa'idan tayyibah. Maka sa'idan tayyibah ini ditafsirnya ai turaban tahiran. Tanah yang menyucikan. Wal muradu bit tahir ialah at-tahur. Murad dengan at-tahir ialah at-tahur. Yang menyucikanlah. Baik. Selesai situ. Kemudian katanya wa ghairuhu ai wa ghairul mutahhiri minat turabi. Dan yang lain daripada yang menyucikan itu daripada tanah. Tanah yang tidak menyucikan itu ia tubik dua pula. Hak yang menyuci itu tak apalah. Ia satu ya. Tanah yang menyucikan hak satu ya. Mana? Iaitu yang tak pernah dipakai pada fardu dan tak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ada pun lain daripada yang menyucikan itu, iaitu dua pula. Mana? Imma tahirun wa immunya tahirun. Immunya tahirun. Tanah yang suci. Faqat tanah yang suci sahaja. Yakni tidak menyucikan. Duna al-mutahhir li ghairihi. Tanah tu suci saja. Tapi tak menyucikan akan yang lain. Tak menyucikan akan yang lain. Supaya air lah. Air yang tahir. Tapi tak mutahhir. Tu panggil air mustakmal. Wahuwa ma. Wahuwa ma air turabung tu. Wahuwa hak kata tahir tu ialah tanah ustu'mila fi fardin. Yang telah digunakan pada fardu. Tanah yang telah digunakan. Itu dipanggil tanah yang suci tapi tak menyucikan. Auma ataupun barang yakni turab. Iaitu tanah ikhtalata bi tahirin ai bi syai'in tahirin lah. Ataupun tanah yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Tanah yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalau air, sesuatu yang suci tu ia tubik dua pula kan. Tahir apa? Mujawid, patut tahir mukhalid. Mujawid dan mukhalid. Tapi di sini ia kira mukhalid lah. Mukhalid lah. Kadaqiqin. Nuskah tu kazakila gitu. Kazakila ada. Ia naknya kadaqiqin lah. Ia misal bagi pada tahirin tu. Makhtalata bi tahirin. Maka misal tahir itu kadaqiqin. Seperti debu tepung. Kadaqiqin. Kazakila ay as-sawab kadaqiqin. Kama fi nuskatin lah. Iaitu debu tepung. Itu misal bagi tahir. Artinya tanah itu dia bercampur dengan debu. Dengan debu tepung. Dengan gandum. Maka tanah itu hanya tahir sahaja. Yang suci sahaja tapi tak menyucikan. Artinya tak boleh kita buat tayamum. Tak boleh kita buat tayamum. Baik. Naam. Tetapi ini istidrak ni. Istidrak pada kata makhtalata bi tahirin.
istidrak. Tetapi jangan terjemuh ya. Na'am di sini bukan jawab istifham. Di sini istidrak dipanggil. Na'am tetapi kalau kita jawi ya terjemuh bahkan. Bahkan. Di situ kena perhatilah. Sebab bahkan tu ya ada dua. Ada bahkan dengan makna istidrak. Lepas tu ya ada bahkan gapo? Harah antah deh. Hak kata nak lil ibtal. Harah antah deh. Ibtal intiqali. Intiqali. Baik. Di sini dengan makna tetapi lah. Na'am lawih talata. Jikalau bercampur tanah bima'in dengan cair. Dengan sesuatu yang cair. Gapo contoh sini? Ka khalling. Bercampur dengan cukur. Summa jaffa. Kemudian kering ia. Tanah tu. Kita jemur panas kering. Ada debu tanah sajalah. Fahuwa maka ia itu at-turab tu. At-turab tu tanah tersebut mutahhirun menyucikan. Kalau kering menyucikan lah. Kalau tak kering tak boleh. Tanah yang basah. Tak boleh untuk kita tayamum. Ia nak hak kering tu. Boleh sini. Menyucikan. Baik. Itu yang pertama. Hak masuk di bawah kategori ghairu al-mutahhir. Wa imma najisun. Dan wa immonyo najis. Najis. Tanah yang mutanajis. Ada juga tanah yang mutanajis. Kalau ibarat lagu tu aulah. Dipanggil turabun mutanajisun. Kalau ba'ai ke ma'un mutanajisun. Cuma di sini dia tak kira dua kolah dengan tak sapa dua kolah sini ni. Dia tak ada tanah orang suka dengan kolah lagu tu. Ya air ya. Hak itibar kolah tu. Sini tak kira dah sama ada tanah sikit ataupun banyak. Manakala bercampur dengan najis, maka dikatakan turabun mutanajisun. Maka tak boleh menyucikan. Tak boleh dibuat untuk menyucikan. Untuk tayamum tak boleh. Dan untuk basuh najis mughalazah pun sama. Baik. Wa imma najisun wa huwa ma ay turabun. Turabun ikhtalata bihi najisun. Tanah yang bercampur dengannya najis. Sama ada qallat turabu au kasura. Sama ada sedikit tanah itu au kasura ataupun banyak ia tanah. Selesai situ. Jadi kesimpulan kita nak rayak sininya, tanah itu ia ada 3 bahagi. Dan salah satu aksam lah. Bahagi yang pertamanya iaitu mutahhir. Tahirun mutahhirun. Suci lagi menyucikan. Iaitu tanah yang tak pernah dipakai pada fardu dan tak bercampur dengan sesuatu. Itu tahirun mutahhirun. Dan bahagian yang keduanya tahirun. Tanah yang suci sahaja. Tapi tak menyucikan. Iaitu tanah yang diguna pada fardu ataupun yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiganya ialah ia panggil turabun mutanajisun. Tanah yang kena najis. Yang kena najis. Bukan diri tanah tu najis dak. Tak ada. Diri tanah najis tak ada. Ia tak sepuh air. Air ada air yang najis. Seperti air kecing. Diri air tu najis dah. Dia panggil air kecing. Contoh dia. Dan air yang kena najis, dia panggil mutanajisun. Ada pun tanah yang tak ada turabun najisun, tak ada.
Moga asal tanah, semua jenis tanah tu, afrak dia tu suci belaka. Suci belaka. Cumanya najis. Ia datang. Bercampur dengan dia tu, ia jadi mutanagisun. Sebab itulah aulanya kata Syekh Syarqawi, wa imma nagisun, aulanya kata wa imma mutanagisun. Baik. Tu 3 bahagi itulah tanahnya. Serupa dengan air lah. Cuma ia tak ada turabun musyammas. Kalau ada pun kita ke jemur panah tu boleh panggil. Jemur panah. Jemur panah panggil turabun musyammas. Tanah yang kena pancaran matahari. Baik. Selesai situ. Tu yang kedua. Kemudian masuk pula yang ketiga. Bahagian mutahhir yang ketiganya ialah ad-dabil. Wad-dabiru. Dan bermula penyamuk. Dabil sini kita terjemah lagu tu lah. Penyamuk. Kalau kitab dulu ia tak ada pe. Kitab dulu kitab Jawi tu ia terjemah yang menyamuk. Semua isi fa'il tu ia terjemah yang. Yang memukul, yang minum, yang makan, atau daribun, qaimun, yang berdiri. Tapi bahasa yang lebih moden dipanggil. Logat yang moden, logat yang baru zaman kini, dia ada pe. Yang memukul ia jadi pemukul. Qaimun, kalau orang tua dulu ia terjemah yang berdiri. Lah ni ia terjemah orang berdiri. Cuma yang berdiri tak ada berdiri. Tak ada imbuh hepa. Kalau gitu imbuh hepa tu rolik lah. Rolik. Orang berdiri. Kalau daribung, yang memukul. Bahasa kita lah ni pemukul. Di sini ad-dabil. Dulu ia terjemah yang menyamuk. Dalam buriah tu. Nak jaga so. Kalau nak baca kitab buriah, hak kita guru tu suku lah. Hak kita guru tu suku. Kemudian kalau kita nak lebih jelas, takut-takut ada lagi hak jatuh ke, ataupun dia panggil terjemah tu kurang tepat makin. Terjemah dia kurang elok. Tak apalah kita beradab moga dalam Abidah pun ada juga ulama-ulama dekat Kedian ni dia ada sedikit iktiraf di atas Syekh Daud. Kata terjemahan ini kurang elok. Tak apa, kata molek tak apa. Hanya kata Syekh Daud tu tak pandai jangan. Terjemahan ini kurang elok, yang aulanya terjemah gini tak apa. Birifkin walau tufin kita nak. Bi adabin. Baik. Jadi kitab Buyah Tulak ni Syekh Daud dia royak, dia terjemah daripada Hasyiah Mudabiri. Hasyiah Mudabiri ni hasyiah di atas Tahrir. Yang mana Mudabiri ni ia dulu sikit daripada Syarqawi. Dulu sikit pada Syarqawi, dan tak silap ingatnya hasyiah Syarqawi ni sebenarnya dia ambil juga daripada hasyiah Mudabiri. Jadi Syekh Daud tu ia terjemah daripada hasyiah tu, hasyiah Mudabiri. Tapi Tuhfatul Tulak tu cuba perhati. Ia terjemah. Bila nak kita baca Buyah Tulak, ni ibarat Tuhfatul Tulak ni. Ibarat kalau hak lain tu hak Mudabiri dah tu. Hak Mudabiri ataupun ia kutip-kutip pada hasyiah Yaman ke, ataupun kemungkinannya hasyiah Yaman sendiri ia nakal pada Mudabiri. Waktu wallahu a'lam lah. Tapi asalnya daripada hasyiah Mudabiri. Tu dia dah. Jadi dalam Buyah Tulak tu dia Syekh Daud ia terjemah yang menyamuk. Ada. Bila kita tengok sini, selesai ia terjemah ni. Watturabu al-mutahhiru sapalah. Siapa bab wuduk hak tulah. Tapi kalau ada hak tak sama tu, kemungkinan daripada hasyiah Mudabiri. Hasyiah Mudabiri. Baik. Cuma kita tak temu lagi lah. Hasyiah Mudabiri dalam bentuk cetak tu tak temu lagi. Kalau ada molek benar.
Molek nak untuk kita muqabalah dengan apa dengan buyah tu. Kalau ada makhtutah tak apa dah. Dah cuba cari dalam internet kalau ada. Baik, wadabiru dan bermula yang menyamuk ataupun penyamuk. Penyamuk alat lah sini. Alat yang dibuat untuk menyamuk. Bukan orang sini ni adabik ni. Bukan orang yang menyamuk. Bukan. Alat. Baru ni kita jaga dah ke. Adabik tu. Ma apa? Ma yud baru. Ma yud baru bihi al-gildu. Ada. Min qarazin wa milhin wa ghairi zalik. Kita tafsir dah gitu. Dabik. Iaitu kena pada alat untuk kita buat samuk. Tahik burung pati atau panggil dabik tu. Tahik burung pati, buah manja kani ataupun tawas. Semua tu masuk di bawah ad-dabik. Baik. Sebab itulah dia tafsir sini ma. Wadabiru bermula penyamuk ialah ma. Sesuatu. Ai syai'in. Ya isyarat kata ma tu ma nakirah mausufah lah. Tapi nak pakai ma mausuf tak apa. Ya dua tu ya tak baik semua dah. Bila kata ma nakirah mausufah, boleh juga kita kata ma mausuf. Baik. Kalau ma mausuf ia kena tafsir ai allazi. Ma ai allazi atau ma mausuf. Maka yang za'u tu ia panggil jumlah jadi silap bagi ma. Kalau pakai ma tu ma nakirah mausufah, maka yang za' tu jumlah tu jadi sifat bagi syai' bagi ma. Baik. Ma ai syai'un. Ai syai'un sesuatu yang za'ul fadalati. Yang menanggalkan akan lebih-lebih. Benda-benda yang lebih. Yang lekat di kulit tu. Ai fadalatil gildi. Tu syarat dia. Nak jadi penyamuk tu, ia kena sesuatu yang menanggalkan lemak-lemak, darah, orat, kebisar daging yang lekat di kulit tu. Dipanggil fadalatil gildi. Masuk belakang tu. Lendir, darah, orat, kebisar daging. Tu dia. Masuk dalam fadalatil gildi. Yang lebih panggil. Semua tu kena buih. Kena buih. Jadi dabik di sini ia kena panggil sesuatu yang itu jugalah. Nak kata tajam pun tapi sebenarnya kurang tepat dah. Tajam ni menggigit. Menggigitkan lidah. Sesuatu yang menggigitkan lidah. Baik. Hirif dipanggil hirif. Yang za'ul fadalati ay fadalatil gildi wa ufunatahu. Yang atas pada kata fadalati. Sesuatu yang menanggalkan lendir-lendir kulit, darah dan cebisan daging tu, dan wa ufunatahu, dan menanggalkan akan busuknya. Busuk daging tu. Busuk kulit tu. Wa ufunatahu ufunatal gildi. Ia jadi atas pada kata fadalati lah. Cuma sini ia ada nazak lah. Ia ada nazak. Ada tilik ke sikit sini ni. Cuba kita baca sendirilah dalam hasyiah tu. Ia ada tilik ke sikit. Tilik ke betul mana? Betul ufunatahu lah. Betul ufunatahu. Sebab ufunatahu tu ia panggil tak berlaku lagi ketika samuk tu. Menanggalkan busuknya. Ada. Ketika samuk ia kulit tak segar lagi ke. Maka macam mana dikatakan dabik tadi? Bersifat menanggalkan busuknya. Sedangkan kulit tu ketika kita samuk dia, ia fresh lagi. Segar lagi. Ia tak ada lagi busuk. Tu. Jadi ada nazar kata Syarqawi. Tapi dia jawab balik. Baik. Tengok sendiri tak tu.
Kemudian ia nak taswir sikit sini. Taswir pada kata an-naz'u. Wa zalika an-naz'u tu bihaisu. Wa zalika an-naz'u tu. Ila akhirlah. Dah naz'u fadalatil jildi wa ufunatihi. Bihaisu dengan kelakuannya launuqi'ah. Jikalau direndam ia kulit. Kalau kulit tu direndamkan fil ma'i dalam air ba'dan dibarihi selepas kemudian daripada tersamak kulit dia. Kalau kita rendam dalam air, lepas kita samak tu kita rendam dalam air. Tu nak tahu kata dia tu menanggar ke tidak, tu tepat ukuran situ dah. Kita rendam dulu. Rendam. Lepas tu lam ya'udu ilaihin natnu. Kita cuba pergi cium, tak busuk dah tu. Tak busuk dah. Wal fasadu dan rosak. Tak kembali kepada al-gild oleh an-natnu. Busuk wal fasadu dan rosak. Tu dia dah tidak kata mari apa? Ada ulat ke, bekak ke mana. Tak dah. Lepas rendam tu tak busuk dan tak rosak. Tu kata an-naz'u tu telah hasil. Telah hasil dah. Cukup syarat dah. Baik. Tu tepat kita nak buat ukurannya, kita pergi rendam air. Tapi kalau rendam terlalu lama, ia busuk juga kat mana pun. Ia busuk juga. Sebab tu ia dalam ia jaga tu, launuki annaka'an alal adat. Rendam atas jalan adat lah. Kalau rendam siapa 2-3 bulan, ia busuk juga. Tak mati kulit. Baju kita pun kalau 2 minggu, busuk. Masa kita duduk Mesir dulu, ada setengah-setengah pelajar tu, ia rendam baju dia 2 minggu nah. 2 minggu tak ada nak basuh. Ataupun kerana musim sejuk jadi segar. Nak basuh musim sejuk ni sejuk. Sejuk sungguh. Sampai kau 2 minggu. Kita sendiri pun lagu tu juga. 2 minggu. Sampai ke bulan baju tu. Tapi ia tak naik pitik sawah. Tu boleh puji udara Mesir. Kerana udara Mesir ni udara yang bersifat kering. Tak seperti kita ni khatulistiwa lembap. Dan bila lembap, kalau rendam dalam air sampai 2-3 malam, ia pitik sawah lah. Mesir tak apa. Ikut dah sebulan ke 2 bulan, duduk jeruk situ. Tapi ia belendam lama-lama. Belendam tu mungkin peluh kita kok. Tu dia. Tu busuk lah baju. Tu dia. Penuh lah duk bang dalam bilik air tu. Ni pun sama lah. Kulit kalau rendam terlalu lama busuk. Dia nak rendam atas jalan adat. 2-3 hari rendam. Tu terah cium. Busuk tak. Kalau tak, tak apa dah tu. Maknanya segala lendam-lendam dia tu kita buai belakang lah. Baik, bersih dah tu. Tapi bersih saja, tak suci lagi. Bersih saja tapi tak suci lagi. Kerana kita alat penyamuk dia tu kita guna hak nagih misalnya. Tarik buah pati ke. Ketika tu dia bersih daripada lendam-lendam. Dan darah. Dan kebis daging. Tapi bersih tak semestinya suci. Tu orang doktor lah ni. Ia bagi pihak doktor ni ia nak bersih ke tak? Ia tak perlu suci. Tak. Doktor ia nak bersih daripada kuman. Tak, walaupun tahik misalnya dia ambil tisu basah gitu ya. Nagih dia ambil tisu basah, atau ia sembuh dah dengan dengan anti kuman. Tak. Dengan Dettol ke contohnya dia sembuh. Lepas tu bersihlah. Ia kira bersih tapi dari segi hukum syarak tak suci. Tak suci. Cuma bersih daripada
air saja. Dah, air tu tak ada dah, kumil-kumil tak ada dah, tapi tak suci lagi tu. Ya sucinya kena alirkan air mutlak. Baru dikira ke suci. Ni pun sama lah. Lepas kita samuk kulit tu bersih lah. Nak kata bersih tu boleh. Tapi belum lagi suci. Artinya kita nak buat sejadah, buat lapik semaya tu tak boleh lagi lah. Tak sah. Tak sah. Kerana dia masih lagi mutanajis. Ketika ni ia hukum mutanajis dah. Ya asalnya kulit tu najis. Tak? Kulit tu najis. Mana kalau kita samuk dia, lepas samuk dengan syarat dia tu, ia jadi mutanajis. Bila mutanajis juga kena basuh lah. Basuh barulah suci zahir dan batin indana. Adapun di sisi Imam Malik, ia hanya suci pada zahir. Suci pada zahir. Batin tak suci. Artinya kalau nak tanggung buat baju ke buat kain sarung nak tutup aurat dalam semaya tak sah lah. Kerana batin dia tu najis lagi di sisi Imam Malik. Adapun di sisi Imam kita Asy-Syafi'i, boleh kita buat lapik semaya dan boleh juga kita nak tanggung dalam semaya. Kerana dia suci zahir dan batin. Tu dia dah. Baik. Habis. Lam ya'ud ilahi an-natnu wal fasadu. Mana misal dia? Misal bagi ad-dabir. Wa misalu zalika ad-dabir ka qarazin. Seperti buah qaraz. Ni tak lagi tengok belaka ni. Buah qaraz. Cuma nak sifat buah kayu yang berduri. Begitulah. Buah kayu berduri. Kalau kita buah duri buah duri tak boleh buat sama. Tu kata tu nak. Tapi lah ni ada kemudahan internet. Cuba kita search dalam internet qarazin, search image dia tu. Yalah ni mudah. Betul dah orang Nabi kata tu. Akhir zaman 3 perkara orang Nabi mudah ke. Yang pertamanya Nabi mudah buat haji. Akhir zaman. Lepas tu kita tengok dengan musyahadah pandangan kita dengan mata lendah kita ya Allah sengerti. Tiap-tiap kampung boleh buat haji. Dulu nak cari orang buat haji sebutir daerah tu payah dah. Boh Soho pula. Tu dia 30 tahun lepas, 40 tahun lepas boleh pergi haji juga Allah. Pakat sebut demo lah. Lah ni biasa lah. Sebutir kampung kadang-kadang 10 orang pun ada. Itu satu. Yang keduanya pada akhir zaman Allah Taala memudahkan ilmu. Lepas tu bila kita tengok ya Allah sengerti berlaku dah. Allah Taala memudahkan ilmu. Orang dulu kalau qarazin sekadar tu lah, sekadar ikut sifat yang diterangkan oleh ulama. Kalau ada benda tu depan mata boleh tunjuk. Gitulah. Kita lah ni walaupun tak ada depan mata boleh cari. Boleh cari kedai, cari dalam internet. Mudah. Lepas tu banyak pengajian-pengajian kitab learning tersebar dalam internet, dalam YouTube, banyak sekali. Asalkan kita pandai ambil manfaat. Pandai ambil manfaat. Kitab-kitab yang dia panggil jaga-jaga dibaca kat pondok tu banyak orang baca learning. Asal raja kita ya. Tu yang kedua. Yang ketiganya Allah Taala memudahkan jadi wali. Akhir zaman jadi wali mudah ya. Zaman hari tu mungkin kena pergi keluar. Kena mujahadah sampai 20 tahun. Baru Tuhan akad jadi wali. Lah ni mungkin mata ya. Mungkin 2-3 tahun mujahadah tu jadi wali selalu dah. Tu 3 perkara. Baik. Jadi qarazin kita royak sifat ya. Sifat dia sini buah kayu yang berduri. Gitu ya. Yang berduri pokoknya. Pokok dia tu berduri. Bukan diri buah tu berduri tak. Pokok dia tu berduri. Tu dia qarazin. Bukan majakani. Majakani dalam bahasa Arab afsun. Afsun. Dalam Fathul Qari ia bagi contoh dengan afsun. Majakani. Bukan, qarazin bukan.
Buah kayu yang berduri pokok dia. Pokoknya berduri. Buah dia tu boleh buat menyamuk. Wasyabbin dan tawas. Ni galian. Ia masuk dalam kategori batu. Wasyabbin dan tawas. Lepas tu wasyassin. Syassin satu. Ni pun kena ayat sifat juga. Pokok kayu yang harum baunya tapi rasa dia tu pahit. Tu dia. Tapi bukan buah sini. Ambil daun kayu dia tu. Untuk buat samuk. Daun kayu dia tu untuk buat samuk. Kemudian kita tengok dalam dobik mulut orang tua tu, dalam dobik Bulughul Maram. Bulughul Maram Nabi sebut kata ni lah al-qaras. Yutahhiruha al-ma'u wal qaras. Tu. Jadi ada dalam hadis Nabi al-qaras. Maka kita tengok dobik mulut orang tua, dia dobik daun kayu salam. Dengar. Daun kayu salam. Kalau benda tu kalau kayu saleh, daun saleh tu ada ke dah? Daun saleh tu ada, tapi tak kau tu dah leh. Cuma ia tulis sin la alif mim. Mungkin sebut orang zaman dulu panggil salam. Kita orang Kelantan saleh. Lawak kita saleh, daun kayu saleh. Biasanya orang buh dalam sup dah. Dalam sup ataupun dalam nasi minyak. Nasi minyak kita duk buat tu kita buh daun kayu saleh tu. Kita guna daun tu untuk buat. Dia panggil daun tu bagi dabik nah, bukan buah dia sini. Daun. Tapi dalam hasyiah baju dia kata tagih daun ni. Sehingga kalau kita guna dia tu untuk buat samak kulit dia, dia jadi putih kulit tu. Putih. Macam mengakis dah. Jadi putih. Itu dia. Wallahu a'lam. Cuma nak terjemuh sementara tu boleh lah. Daun kayu salam. Dalam dobik Bulughul Maram. Daun kayu salam. Syassin. Adapun syabbin tu tawas. Tawas. Baik. Kemudian syassin ni hal keadaan syassin tu bil musallasah. Baca dengan syassin. Titik 3. Titik 3. Batul wal muwahhadah. Syabbin tu al muwahhadah. Al muwahhadah titik 1, ba titik 1. Lain-lain tu. Jangan kata hak tulah je. Syabbin dengan syassin hak tulah je. Tak. Musamma lain-lain. Isim 2, musamma pun 2. Dalam apa itu juga sikit-sikit tu. Zahiruhu anna musammahuma wahid wa laisa kadzalika. Wa laisa kadzahir lah. Bal huwa syassin itu bil musallasah nabatun tibur raihah. Murrut ta'mi. Wa bil muwahhadah tu jauhar. Ai hajarun yushbihu zash. Kacau dah. Wal qaras samarus santi. Qaras pokok santi. Gambar dia dah tengok dalam internet. As-santi gambar dia. Dalam kamu macam pokok dia ada gambar kot, tapi dia lukis gambar pun nak kata pokok berangi pun boleh. Nak kata pokok bidara pun boleh. Moga buat gitu rendek gitu. Moga kamu baru-baru ni kita ada warna lagi kita kata. Dia lukis je dah. Pas lukis dia kata belaka pokok gapo. Tu dia dah. Baik. Tapi pokok yang rendek jugalah santi ni. Tak apalah tu. Yang pentingnya dabik tu ada tempat kita gapo? Tarik buah pati. Tu dia dah. Tarik buah pati manjakan ni tu ada tempat kita. Hak ni kemungkinan ada di tanah Arab lah. Korozing ada. Apa dia? Kalau syabbin tu ada tempat kita tawah. Ada syassin daun kayu saleh, ada juga tempat kita. Baik, tak apalah. Kemudian kata dia walau kanadabiru, dan jikalau ni royah ni.
Walau kana dabiru, dan jikalau adalah penyamuk itu nagisan sekalipun. Penyamuk itu nagisan sekalipun. Mada. Tak serupa tanah. Tanah kalau mutanagih tak boleh buat tayamum. Tak boleh. Air kalau mutanagih tak boleh berwuduk dengan dia. Ada penyamuk ni. Jadi pehas ni penyamuk tu ada dua. Penyamuk yang suci dan penyamuk yang najis. Bukan mutanagih. Najis betul. Najis betul. Sepuluh tahib buah pati tu. Najis betul tu. Sebab tu di sini kita kata wadabiru al-mutahhiru tak lah. Tak kata gitu tak. Kalau air kata gitu dah. Al-ma'u al-mutahhiru. At-turabu al-mutahhiru. Saat ni. Adapun wadabiru dia tinggal al-mutahhiru. Sebab adabi ada dua. Ada dua. Tu dia dah. Ada hak suci dan ada hak najis. Ada hak najis. Baik. Walau kana dabiru nagisan. Dan jikalau adalah penyamuk itu najis. Kazarqi. Zar. Zar. Dengan zaki. Zaki zabsah. Zai lah zabsah tu. Cuma panggil kita dulu. Tua dulu zabsah. Ya zai sebenarnya zai. Kazar ataupun kazar. Kazarqi tairing. Seperti tahi burung. Burung lah, tahi burung. Kalau merpati tu nauk dia lah. Tahi burung, yakni seperti burung merpati. Ibarat ni molek ni. Ibarat ni molek. Tak serupa dalam fotokori. Dalam fotokori kita kata zarqi tairing. Dia kata kazarqil hammam. Dalam fotokori seperti tahi merpati. Di sini dia kata kazarqi tairing umum. Ibarat lebih aula lagi dah. Kazarqi tairin fayuhmalu, selesai situ dah. Fayuhmalu, maka ditanggung qauluhum, akan perkataan mereka itu fuqaha. Fuqaha min ashabi Syafi'i. Qauluhum qaulul fuqaha min ashabi Syafi'i. Perkataan fuqaha daripada ashabi Syafi'i. Ya, ashabi Syafi'i ni tak semestinya anak murid direct. Tak mestinya. Ia ada tabaqat dia. Kurung ketiga, kurung keempat tu, ia panggil masih lagi tabaqat ashabi Syafi'i. Baik. Fayuh malu qauluhum, maka ditanggungkan perkataan mereka itu. Mana perkataan mereka itu? Makul qaulnya ialah an-nagisu la yutahhiru. Ada. Ashabus Syafi'i yang ibarat lagu tu. Macam dia buat kaedah dah. An-nagisu la yutahhiru. Najis itu tak menyucikan. Lepas tu, nampak bercanggah lah sini. Lepas tahik urupati tu. Dia kalau tanya dah. Tahik urupati nak kira ke mana? Sedangkan ashabus Syafi'i kata, najis itu tak menyucikan. Nak tanggung ke mana? Tanggung gini. Ala. Ada. Yuhmalu ala. Takluk. Yuhmalu qauluhum tu ala annahu, bahawasanya najis itu la yarfa'u wa la yuzilu. Gitu. Najis itu tak mengangkat ke hadas. Betul lah. Air kencing. Air kencing tak mengangkat ke hadas. Wa la yuzilu, dan tak menghilangkan najis mughallazah misalnya. Ataupun najis apa dia? Mutawassitah. Tu. Jadi air air yang najis tak mengangkat ke hadas dan tak menghilangkan najis. Tu maksudnya an-nagisu la yutahhiru. Nampak?
Maka bercanggah duduk dengan sini, tak bercanggah. Pasal apa? Pasal adabik di sini, ia bukan rafi'. Adabik bukan rafi', bukan al-muzil. Ia adabik ni al-muhil. Al-muhil, transfer. Kena tak terjemah lagu tu? Transfer. Pindah. Muhil ni pindah. Nanti tu ada satu lagi. Terjemah dia rasa-rasa lebih tepat lagi. Apa? Pindah. Bahasa Inggerisnya transfer dah. Transfer. Ia ada satu lagi. Convert. Ada. Kalau convert ni tukar, boleh lah. Cuba tengok dalam kamus Inggeris Arab. Bukan Inggeris Melayu, Inggeris Arab. Arab ihalah. Ihalah kalau ke Inggeris boleh juga convert tu. Convert asal yang nagih, convert jadi suci. Boleh tak? Kalau transfer pindah, kalau pindah ya lega nampak. Transformer dah. Asalnya robot jadi kereta. Jadi kereta. Transformer. Fala yunafi ada. Maka tidak menafikan oleh perkataan mereka itu. Fala yunafi qauluhum lah. Annahu bahwasanya ad-dabiq. Ad-dabiq an-najisah. Annahu an-dabiq an-najisah tu yuhilu. Tak menafik ke? Tu dia. Ashabu Syafi'i dia kata an-najisu la yutahhiru. Betul lah. Sebab apa? La yutahhiru dengan makna la yarfa'u wa la yuzilu. Kalau gitu tak menafikan bahawasanya ad-dabiq itu yuhilu. Tu dia dah. Ad-dabiq an-najis itu yuhilu. Baik. Ni kerana ad-dabru ihalatun. Ya apa peranan dabru tu ialah ihalah. Memindahkan ataupun memalingkan. Setengah-setengah guru memalingkan. Dalam buyah tolak tu tak silapnya syadau ia terjemah memalingkan. Memalingkan. La izalah. Tu dia la izalah tidak menghilangkan. Jadi dabru tu hanya memalingkan. Dia palingkan asalnya apa dia kulit belulat itu najis memalingkan kepada suci. Tu apa dia fungsi adabu. Fungsi samaknya begitulah. Proses dia proses memindahkan. Memindahkan asalnya kulit itu najis ia jadi suci. La izalatun ia tak masuk dalam kategori menghilang. Ia bukan menghilang. Menghilang ni asalnya ada air najis, lepas tu cucu air. Cucu air hilang air najis tu. Tu izalah dia panggil. Izalah. Hak ni bukan izalah. Diri kulit bangkai tu ia ada tak? Kau hilang, kau sama. Ia ada situ ya. Air kulit belulat tu, hak najis tu tetap ada situ. Cuma ia berlaku transform. Kalau transfer ni, ialah transfer. Ia ada proses pemindahan di situ. Nak ada convert boleh dipanggil, kalau tak tepat pun panggil takribu ilal fahmi. Tak apalah. Convert kulit tadi daripada najis kepada suci. Tu dia. Ada pun diri kulit tak hilang. Tak hilang, ia bukan izalah, ia hanya ihalah je. Tu nampak. Kalau gitu, fayahsulu. Maka hasil ia ad-dabru bin najisi. Kalau gitu hasil ia ad-dabru itu dengan najis. Tak perlu benda suci kalau gitu. Kerana ia proses pemindahan ya. Proses ia ihalah ya. Kalau itu mada dengan najis tak apa. Alat menyamuk tu najis. Mada. Gitu.
Di sini kurang elok. Syekh Daud dia terjemuh sini kurang elok sikit. Kurang elok. Barangkalinya berlaku dia panggil orang saling kitab dia tu. Di sini ya Syekh Daud dia terjemuh maka menghasil. Maka menghasilkan dengan nagih. Maka menghasilkan dengan nagih. Tapi kalau tengok ibarat Arab, bukan fayu hasilu. Dia nak fayah sulu. Maka hasil ia. Maka hasil ia samuk tu. Dengan nagih. Gitu. Maka hasil ia samuk tu dengan nagih. Nagih mana? Al-muhassili. Al-muhassili. Yang menghasilkan. Yang menghasilkan limaksudihi. Bagi tujuannya, tujuan ad-dabri. Gapo tujuan ad-dabri? Wahwa al-ihalah lah. Tujuan kita samuk tu nak transfer ya, nak convert. Maka tak perlu, tak syarat dabik itu suci. Dengan nagih pun boleh kita nak convert. Tu maksud dia. Mana hasil maksud convert tu dengan dabik yang najis. Hasil maksud. Itu dia. Adapun izalah, tak hasil maksud lah. Bahkan yang jadi bertambah mutanagih lagi lah. Dah guna air king buat basuh tahi uapati misalnya. Cucu air king dah baju. Tak ada gitu, tak hasil maksud. Nampak? Tu dia. Ada pun bab dabri ni hasil maksud. Hasil convert tadi tu. Tapi lepas convert tu ia jadi mutanagih lah. Mutanagih. Habis. Selesai situ. Wal aslu. Ni dalil lah. Dalil yang menunjukkan bahawasanya penyamuk itu menyucikan. Baik. Wal aslu dan bermula ad-dalil fi ma zukira pada masalah yang tersebut itu. Ma tu ai min an-nadabik yutahhiru lah. Tu ma sodak bagi ma. Bayang. Fi ma zukir ai min an-nadabira yutahhiru. Kata penyamuk itu menyucikan. Mana dalilnya? Ni dalil ni. Kalau ngaji kitab Arab temu dalil. Ada pun kitab-kitab Jawi, dalil-dalil mata, tu dia buat dalil. Jangan dak kata fiqh tak ada dalil. Buat dalil, bukan berarti tak ada dalil. Tidak disebutkan dalil, bukan berarti tak ada dalil. Cuma ulama ia tak sebut dalil tu, tu ada beberapa sebab. Tu dia. Biasanya ikhtisarah. Tashilan alal mutadi. Macam-macam lah. Tapi kalau kita belajar kitab Arab, kitab yang lebih tinggi, dalam majmu', dalam raudah ke misalnya, kita tengok sana, ada dah dalilnya. Moga orang awal tak belajar majmu' dah. Tak apa lah, tak pening dah. Moga hok mengaji majmu' tu orang ahli dah. Orang yang telah ada, dia panggil kalau paling kurang punya orang mutawassik dah. Bukan orang mubtadi dak. Ia tak pening lah. Ia tak keliru. Ia tidak berkecamuk dah. Fikiran dia. Kalau orang awal sebut dalil belaka tak, nak pakai mak. Gapo dia nak royak ni? Ya orang awal dia nak makan telur masak dah. Kita yang bawa air seekor di masjid. Bawa air ni proses cara nak jadi telur dadar. Royak sosok. Air telur. Lepas telur tu kita kena ambil telur dia tu dah. Lepas tu kita katak. Lepas tu kita kena kucah dulu dengan gula, dengan garam, dengan masing tu. Lepas tu berbau sikit, tak sewi hangit. Lepas tu baru ceng. Dah. Rendah dalam kolik. Royak lagu tu kapu ngangor. Royak hok masak dah. Wih hok masak selalu nak makan ni. Bukan nak suruh masak. Tu dia dah. Baik. Ni ada dalil wal aslu fi ma zukira khabaru muslim. Khabaru muslim iza dubiral ihab. Al ihab yutlaku ala al-gildi qabla dabri. Sebut kata ihab
iaitu beluleh yang belum disamuk, dipanggil ihab. Beluleh yang belum disamuk. Iza dubiral ihabu, apabila disamukkan akan kulit beluleh. Bila disamuk akan beluleh, faqad tahura, maka sesungguhnya suci ia ai zahiran wa batinan inda imamina. Zahiran wa batinan, kata suci tu zahir dan batin inda imamina. Wa inda Malik zahiran faqat. Di sisi Imam Malik ia zahir, suci pada zahir saja. Satu dalil. Wa khabaru Abi Dawud. Dan khabar yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa ghairihi bi isnadin hasanin, dengan sanad yang elok, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia, bersabda ia Nabi, fi syatin, pada masalah seekor kambing. Nabi tengok ada sahabat tu ramailah. Pakat dia heret kambing. Kambing apa dia? Kambing Maimunah. Kambing ni kambing mampu dah. Bukan heret hidup ni. Barangkali heret nak pergi kambuh lah. Heret ada. Kambing Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi. Dia takut tanya siapa dia Maimunah ni, isteri Nabi. Cuma isteri Nabi hok ni dia panggil isteri Nabi dengan jalan heboh, dia panggil. Dengan jalan menghebohkan diri dia tu kepada Nabi. Wahabtu nafsi. Wahabtuka nafsi, aku hebohkan diri engkau ni, aku hebohkan diri aku ni kepadamu ya Rasulullah. Yang jadi isteri lalu dah. Tapi ingat ni khususiat ni. Tak mahu kita buat juga umat dia, tak boleh. Kita kena ada 8 nikah. Nikah ada dengan wali ke apa lah. Nabi siapa yang dia wali? Nabi tinggi sekali. Siapa nak kata Nabi? Tu dia dah. Baik, ni khususiat bagi Nabi. Dia panggil isteri Nabi dengan jalan heboh, dia panggil. Siti Maimunah ni. Dengan jalan menghebohkan diri kepada Nabi. Yang mana Nabi berkahwin dengan Maimunah radhiyallahu anha ni, dia panggil berhampir dengan Tan'im. Dia satu tempat nama Saraf. Tu. Baik. Lepas tu dia wafat pun kubur dia pun situ juga. Tengah jalan lagi Madinah tu. Di dekat-dekat dengan Tan'im. Lepas tu ulama kata Siti Maimunah ni diriwayatkan daripada dia 46 hadis. Banyak jugalah, ada 46 hadis dia ni. Baik. Jadi apa dia Rasulullah melihat para sahabat lah, ada sebahagian sahabat tu duk heret kambing Maimunah yang telah mati. Tu dia kena penyakit lah. Baik. Lalu Rasulullah berkata, "Lau akhadtum ihabaha." "Lau akhadtum ihabaha qalu innaha maitah." Jikalau, ya lau di sini ihtimal ni. Nak pakai lau syartiyah pun boleh. Jikalau, kalau lau syartiyah kita terjemuh jikalau. Jikalau mengambil kamu akan berulangnya, maka kalau pakai lau syartiyah jawab syarat mahzuh. Cuma hak mahzuh tu setengah-setengah guru dia tak kedik lakana aula. Lau akhadtum ihabaha lakana aula. Kalau puak-puakmu ni ambil belulang dia, waktu comel. Tu dia. Hak tu lebih molek daripada mu duk heret di kambuh tu. Baik ambil belulang. Lakana aula. Setengah-setengah guru ia takdir ni. Lau akhadtum ihabaha lakana muntafa'an bih. Boleh belaka dah. Lakana muntafa'an bih. Nescaya dapat diambil manfaat dengan dia. Dengan belulang tu. Boleh buat lapik semaya. Boleh buat tutup aurat. Itu dia. Baik. Tu kalau pakai lau syartiyah. Dan boleh juga pakai lau dengan makna ala.
Allah. Allah tanzil ada. Dah. Dipersilakan singgah di rumah saya. Ada. Ada Allah panggil Allah lil ardi. Allah li tambih. Dah ya ada lagi Allah dengan li tambih. Allah fil jasadi tu mudghah. Ada. Dah jaga-jaga. Dah dalam tubuh kita ni ada mudghah. Tu Allah li tambih dah. Di sini Allah dengan mana dipersilakanlah. Lau akhaztum. Dah, dipersilakanlah. Dah, kamu tu ambil belulai dia. Dah. Kalau lau dengan makna Allah. Ataupun lau dengan makna halla. Hendaklah. Halla akhaztum ihabaha. Hendaklah kamu ambil belulai dia. Ni tak perlu jawab gapo lah. Bukan syartiyah. Jadi lau di sini boleh pakai 3. Lau syartiyah pun boleh pakai. Tapi kena ada jawab dia. Jawab dia tu mahzuf. Lakana aula ataupun lakana muntafa'an bih. Boleh juga nak pakai lau di sini dengan mana Allah. Dan boleh juga nak pakai lau di sini dengan mana halla. Li tahdid dia panggil. Habis. Kemudian kata dia nya qalu, berkata sahabat, annaha annasyah tu maitah. Ni bangkai ni bukan awak sembelih ya Rasulullah. Tu dia. Maka Rasulullah berkata, faqala, maka jawab Rasulullah, yutahhiruha al-ma'u wal qarazu. Qarazun adalah hadis ke? Ni ada hadis ni ada dalam Bulughul Maram. Yutahhiruha, mensucikan akan dia akan syah tu oleh air wal qarazu dan buah qaraz. Buah kayu yang berduri tu. Tu dia dah. Tapi dalam dobik apa dia yang berduri pokok dia lah, bukan buah tu berduri dak. Tu hak kita mengaji dulu ya qaraz tu kena pada buah. Kena pada buah. Tapi dobik dalam Bulughul Maram orang tua ni dia terjemuh daun kayu salam. Daun kayu salam. Wallahu alam. Maitah. Cuba tengok sikit maitah kaedah sini ni. Nak baca mayyi ke maitah. Bi takhfifil ya'i wa tasdidiha. Fi man mata bil fi'li. Tu dia. Boleh baca maitah, boleh baca mayyitah. Pada mereka yang mati bil fi'li. Bil fi'li jangan digemuh dengan buah. Dah. Dengan sengoti, mati sengoti. Orang hak mati sungguh dah. Orang hak mati sungguh dah tu boleh baca maitah, mayyitah. Maitun, mayyitun. Kalau muzakkar lah. Amma man lam yamut. Ada pun mereka yang tak mati lagi. Bukan saya mati. Tapi tak mati lagi. Orang hak tak mati lagi. Tapi wahwa qabilun lil mauti, tapi dia terima mati. Dia terima mati. Lagi akhir tu. Fa yuqalu fihi mayyitun. Hak ni kata mayyitun saja ya. Bit tasydid la ghair. Baca dengan tasydid ya. Qala ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayalah. Mu ni bakar mayat. Gitu kacik gitu dah. Mu ya Rasulullah bakar mayat. Mereka itu pun bakar mayat juga. Tu moga tak mati lagi ke. Mayyitun. Jadi nak baca mayyitun tak boleh. Sebab tak mati lagi. Kalau mati dah tu barulah panggil mayyitun ataupun mayyitun, dua wajah. Tu dia. Waqisah. Duk azan baca 40 minit sebenarnya. Tapi ia jadi tak degih mana. 40 minit tak degih mana. Ia pasal dia mugotuh waktu tulah. Dia bukan kategori. Bukan kategori, bukan mate safinah. Bukan takrir as-sadidah. Bukan. Nituh waktu tulab yang dikarya oleh orang tua. Nampak? Yang mana orang tua ni ia aling anak dulu.
Ya aling anak ya dulu. Sehingga ke dia pergi temui anak yang ngaji di Azhar. Temui dia ketika tu umur ni lebih dah. Dah. Tiba-tiba lakoh sungai ni tu anak dia jatuh dalam sungai. Mati anak dia tu. Mati tu juga Tuhan buka ke dia lah. Baru pergi ngaji. Umur 60. Start umur 60 baru pergi ngaji. Tu sebagai semangat dah. Kita umur 30-an bukan tua lagi lah. Sebab tu yang ibarat orang tua ni payah. Dah tak seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi orang muda. Cuba perhati kitab dia. Mudah Imam Nawawi. Dia azkar. Ada. Riyadus Salihin tu bukan ibarat dia. Tu hadis Nabi. Dah. Minhajut Talibin. Hak ngerti lah. Minhajut Talibin. Jangan syarah dia. Mahalli gapo Umairah tu payah. Tu. Mata Minhajut Talibin mudah ya. Mudah. Ibarat. Moga orang muda. Ada Syekh Zakaria ni orang tua. Barangkali kebetulan pada masa tu panggil masa Syekh Zakaria Ansari ni. Ni hak kita dengar pada guru kita lah. Ya zaman berlomba-lomba meringkaskan kitab. Zaman dia. Hak mana kitab hak panggil buat jadi mata. Ada mukhtasar, Di zaman dia. Mukhtasar di antara tahrir dia ni. Allah. Payah. Payah. Fathul Mu'in payah juga tu. Tu dia. Tapi kerana ada i'anah, tak apa. Ada penolong. Tak ada i'anah ke tak boleh baca kita. Fathul Mu'in. Payah. Ya ke India. Ya ke Hindi. Pengarang Fathul Mu'in anak murid Ibn Hajar juga sebenarnya. Baik. Baru duduk sini baru. Nak pergi lagi ke? Kita perhabis bab siapa babul wuduk perhabis sikit lagi. Belakang dah. Kemudian waqisah dan dikiyahkan. Ini bukan hadis Nabi ni. Waqisah dan dikiyahkan bihi dengannya. Dengan koros tu. Sebab dalam hadis Nabi sebut koros ke. Lepas tu hak lain tak boleh ke? Tawah. Tahid wapati ada. Waqisa bihi dan dikiyahkan dengannya dengan koros tu. Ma fi maknahu. Akan barang yang pada maknanya makna koros. Tu kalau kita nak apa? Nak rojak domain bihi tu kepada koros. Maknanya makis tu ialah apa dia? Ya makis tu ialah qaras. Makis alah dah. Makis alah tu qaras. Makis tu ma fi maknahu tu. Ataupun gini, nak rojak domain bihi tu rojak pada gildisyah pun boleh. Moga dalam hadis kata gildisyah. Kalau gitu gildi Baqarah tak boleh. Boleh juga qiyah. Jadi bihi tu boleh ihtimal dua. Ihtimal dua. Nak kembali pada gildisyah pun boleh. Apa ma fi maknahu makna gildisyah. Ataupun bihi tu kelik pada al-qaras. Ma fi maknahu makna al-qaras. Tu. Habis. Tak ada gapo situ. Wattakhallulu. Dan diri bertukar arak jadi cukuh. Ni yang terakhirlah, yang keempat. Mutahhir yang keempat ialah takhallul. Kalau gitu nanti tu ayat pas ni. Kalau ingatlah al-mutahhiru wattakhallulu al-mutahhiru. Dan diri arak bertukar menjadi cukuh. At-takhallu itu al-mutahhiru, yang menyucikan itu. Apa maksud? Dia nak ta'rif. Ma huwa at-takhallul? Kalau ada soalan yang tanya lagu tu dah. Ma huwa at-takhallul? Apa maksud takhallul?
At-takhallul kata dia inqilabul khamri. Terbalik. Dalam buriah ya syadau ia terjemah berbalik. Tak apalah tu bahasa dah. Berbalik. Terbalik arak khallan jadi cukur. Terbalik arak jadi cukur. Terbalik tu bila. Bila musahabati ainin. Dengan ketiadaan menyertai ainin. Ainin kalau orang tua dulu ia terjemah mata benda. Mata benda. Tapi kita nak terjemah hak kita sendirilah. Benda asing. Benda asing. Benda asing. Bila musahabati ainin dengan ketiadaan menyertai benda asing. Benda asing lah. Tak ada benda asing yang jatuh dalam arak tadi ni. Ada. Bila musahabati ainin waqa'at sifat bagi ainin. Waqa'at yang jatuh ia tilkal ain tu. Fiha ay fil khamri. Ya khamri ni walaupun lafaz muzakkar tapi marji' dia domain yang kembali ke dia tu muannah. Muannah fiha fil khamri. Moga ya benda lekeh bukan jatuh pun arak ni tino je. Sebab apa? Dengan dalilnya domain tino banyak dia tu. Dia wasab debet dah dengan arak. Siapa geger nah. Tu dia dah. Nak tutup kilat arak dah, nak hentikan lesen. Lesen judi, lesen arak tu dah. Jadi geger riuh pula. Padahal arak tu tino je pondeh. Bukan pondeh, tino terus. Muannah terus. Dengan dalilnya fiha tu. Tu dia dah. Pada zuhir nampak jatuh. Nampak? Sebab tu kalau orang serabut dengan rumah tangga, dia minum arak. Tu tanda kata pondeh dia. Minum arak nak wihilai serabut tu. Jadi tino. Tu dia. Nampak ya backing. Nampak saka. Arak weh. Jatuh nampak. Dak tino sebenarnya. Waqa'at fiha fil khamri. Wa in nuqilat. Ada jika dipindah ni royah ni. Bukan syartiyah ni. Royah. Wa in nuqilat min syamsin ila zillin au aksuhu. Tu dia dah. Dan jikalau dipindah daripada matahari, panas matahari. Berubah jadi cukur tu dah. Jikalau dipindah daripada panas matahari kepada tempat teduh. Asalnya jemur panas matahari. Lepas tu kita pun halih je kita tempat teduh. Lepas tu berubah jadi cukur. Tak apa. Tak apa. Au aksuhu. Ya aksuhu ni ya fa'il bagi fi'il mahzuf lah. Au aksuhu ay hasala aksuhu. Takdir dia. Hasala aksuhu. Ataupun sebaliknya. Sebaliknya. Yakni dipindahkan daripada tempat teduh kepada panas matahari. Artinya bila tukar jadi cukur tu suci cukur tersebut. Kalau gitu ni royah untuk gapo sebenarnya? Untuk liraddi ke untuk gapo? Ya royah ini untuk menolak sebenarnya. Menolak waham. Untuk menolak waham. Takutnya giwahai kata pindah daripada panas matahari kepada tempat teduh tu perbuatan tu menyebabkan cukur jadi najis. Takut wahai lagu tu. Takut waham lagu tu. Takutnya giwahai masuk dalam kaedah manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqibat bihirmanih. Tu. Takutnya dia masuk kaedah tu lah. Pindah daripada panas matahari pergi kepada tempat teduh. Takut pindah tu masuk di bawah kaedah manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Tapi tak sebenarnya. Pindah tersebut tak masuk dalam kaedah ni. Tu dia. Hak masuk dalam kaedah ni ke apa? Bubuh benda lain.
Bubuh pemangking. Dah mudah dah. Pemangking supaya cepat jadi cukur tu. Benda asing lah. Tu dia panggil masuk dia buat kaedah manis ta'jala syai'an qabla awanhi uqiba bihirmani. Tapi masih lagi ada perbincangan lah dalam Quran fiqh gitu kan. Kerana bubuh pemangking tu sebenarnya tak masuk dalam kaedah ni. Yang jadi nagih tu kerana ada benda asing tu lah. Kerana ada benda asing tu sebenarnya. Kita masuk dalam kaedah manis ta'jala syai'an qabla awanihi. Dalam Quran fiqh dia kata manis ta'jala syai'an qabla awanihi ni ia hanya so ya. So forok yang masuk kaedah tu. Gapo? Bunuh pok. Dah bila bunuh pok maka tak boleh kesaka. Satu je forok ya. Hak masuk dalam kaedah ni. Buat kaedah bukan main payah. Bukan main payah buat kaedah ni. Bagi kita lah. Tapi forok hak masuknya so ya. Masalah saka. Bunuh ahli waris. Maka yang membunuh itu tak dapat saka. Kerana maksud kaedah ni. Adapun apa dia? Bubuh benda asing dalam arak tu untuk jadi cukur tu tak masuk dalam kaedah ni. Tapi tetap haram, tetap nagih. Sebab apa? Kerana benda asing tu mutanagih. Kenapa? Benda asing tu mutanagih. Bila mutanagih, dia duduk dalam tu. Duduk dalam cukur tadi. Maka cukur tadi mutanagih. Dia nak jadi tabik tak boleh. Kalau bekas tu, dia jadi tabik. Bekas tu. Bekas cukur, bekas arak tu, dia tabik. Walaupun asalnya nagih. Tapi bila arak tu suci, maka bekas dia berjana dia pun suci. Sebagai tabi'an. Ala taba'iyah dia panggil. Atas jalan ikut. Ada pun benda asing, apa hajat? Tak ada keperluan pun nak tabik. Tu dia dah. Kalau gitu, dia jadi najis tu bukan masuk kaedah ni dah. Dia jadi haram tu. Kerana masuk kaedah ni. Kaedah masuk benda mutanagih dalam cukur. Tu dia dah. Baik, tak apa. Wa qa'at fihi wa in nuqilat min syamsin ila zilin aw aksuh. Limafhumi, mana dalil? Dalil kata apa dia? Dalil kata kalau bertukar dengan sendiri tu bertukar arak jadi cukur dengan sendiri tu tak najis. Limafhumi, ambil mafhum, bukan mantuk dak. Ni ada orang kritik pas ni. Kerana berhujah dengan mafhum mukhalafah dia panggil. Limafhumi, kerana mafhum bagi khabar Muslim. Mana? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, disoal, atuttakhadhu. Ni. Dan di sini pun kita nampak macam barang nak tangguh ke mana tahu dalam buyah tolak ya syadau ya tiga muh aku. Aku pisah. Adakah aku perlu pisah? Ada. Aku perlu pisah sedangkan sini atuttakhadhu. Atuttakhadhu. Tahu takut ada riwayat atattakhizu. Kalau kata atattakhizu, kamu. Ittakhaza yattakhizu atattakhizu. Atuttakhadhu. Barangkali silap orang menyaling. Silap orang menyaling. Dalam buyah tolak tu. Ia terjemah aku pisah. Sedangkan sini yang naknya dipisah-pisahkan. Atuttakhadhu, adakah dipisah-pisahkan, diikhtiarkan, ada. Al-khamru khallan. Dipisah, diusaha, beri jadi arak tu jadi cukur. Tu dia. Nabi kata, qala la. Jangan. Tidak. 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 Artinya, mafhum di sini, kalau jadi cukur dengan sendiri, suci. Tu jadi berhujah dengan mafhum sini. Ada pembantu hadisnya. Ada soalan yang bertanya, adakah dipisahkan, diikhtiarkan, diusahakan arak itu supaya menjadi cukur? Qala la.
Tak tidak dipisahkan. Tidak dipisah. Kalau pisah juga jadi lagi. Mafhumnya kalau jadi cukur sendiri maka suci. Itu mafhum dia. Itu dia. Maka boleh ke tak berhujah dengan mafhum. Lalu Syekh Syarqawi kata fi hadzal istidlal nazarun. Istidlal dengan mafhum ni. Dan nazarun ada iskal. Iskal yang perlu kepada nazar dia panggil. Iskal dah yang perlu kepada tilik. Lianna hadzal hadis ataupun lianna al-mafhum tersebut dia panggil mafhum mukhalafah. Bukan mafhum mufakat sini ni, mafhum mukhalafah. Manakala mafhum mukhalafah syarat nak beramal tu boleh tapi ada syarat. Nak beramal dengan dia boleh tapi ada syarat. Wa syartul amali bihi dan disyaratkan beramal dengan mafhum mukhalafah tu. Alla yakuna bahawa adalah ia mafhum mukhalafah tu. Zukira disebut li su'ali sa'ilin. Disebut kerana ada soalan. Syaratnya jangan begitu. Kalau Nabi royak direct tak apa. Ni ada soalan. Manakala ada soalan tu bi mafhum mukhalafah. Maka mafhum mukhalafah tak boleh buat hujah. Kerana syarat beramal dengan mafhum mukhalafah ni syaratnya jangan ada soalan. Nabi kata direct tak apa sebagai bayang panggil. Tak apa. Bayang bi ghairi soal. Tak apa. Ni tak. Ni disebut kerana ada soal. Kalau gitu fakanal aula maka lebih aulanya bahawa an yasdarillah bahawa beristidlal ia musannif ataupun syarah lah sini walaupun tulis tak apa asyarah fakanal aula an yastadillah bil ijma'i berdalil dengan ijma' au bi hadisi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun tak apa berdalil dengan tu tak apa tak apalah. Baik. Panggil lagi dah. Tapi sekejap jalan. Mana? Illam yakun haza ambil oleh muakkad ini. Dia panggil maf'ul bagi fi'il mahzuf. Haza. Ini mana? Kauna takhalluli mutahhiran tu. Keadaan berubah arak jadi cukur tu. Kata mutahhirah tu illam yaqa fiha jika tidak jatuh padanya ai fil khamri tu ainun najisatun. Ain najis. Kalau jatuh ain najis tak menyucikan. Tu maksud dia. Fa in sahiba takhalluluha maka jika menyertai akan berubah arak jadi cukur tu menyertai oleh ainun oleh benda asing takhallulu al-khamri lah wa illam tu'assir dan jika tidak memberi kesan pun tilkal aini ni tilkal ainu tu tidak memberi kesan pun fihi ai fi takhallul tidak memberi kesan pun. Ianya ada dalam cukur tu, dalam arak tu, tapi tidak berfungsi. Benda asing itu tidak berfungsi pun dalam proses takhallul. Tak maksud apa pun. Sekali pun gitu tak boleh. Tak boleh. Awwaqa'a fiha ataupun jatuh padanya pada arak tu. Al-khamri tu. Ainun najisatun. Ataupun jatuhnya ain najis. Wa in nuzi'at dan jikalau dibuai. Jikalau dibuai ia ainun najisah tu qabla takhalluli sebelum jadi cukur kita buai belah-belah. Takut bila jadi cukur esok jadi najis pula kan. Kalau kita buai selalu, sekali pun buai selalu, lam yakun mutahhiran. Tak menyucikan. Lam yakun mutahhiran tak menyucikan. Habis. Waqad basattu dan sesungguhnya aku telah meluaskan al-kalama akan perbincangan ala zalika fi syarhi al-manhaj
dalam syarah Manhaj al-Musamma bi Fathil Wahhab wa ghairihi dan lain daripada syarah Manhaj ka syarhir Raudi syarah Raud tu. Baik. Wat taharatu al hasilatu bil mutahhirati al arba'atu arba'un wudu'un wa ghuslun wa tayammumun wa izalatun najisin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau ni nak masuk babul wudu' ni sebagai pelapis dia. Takhallulaha lah. Baca takhallulaha. Fa in sahibah takhallulaha ainun.